Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Abu Hanifah. Bernombor kad matrik 202217400037. Hari ini saya akan menerangkan tentang isu-isu dalam pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, terdapat banyak isu-isu yang timbul dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Isu yang saya ingin mengemukakan kepada anda semua adalah isu tentang mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan yang dianggap sukar kerana adanya aktiviti praktikal. Sedia maklum, pendidikan jasmani mempunyai teori dan praktikal, tetapi selalunya pelajar tidak menikmati ataupun minat dalam mata pelajaran pendidikan jasmani ini kerana adanya aktiviti praktikal. Okey, sebelum kita mengupas isu tersebut, saya ingin menerangkan sedikit pengenalan tentang pendidikan jasmani dan kesihatan dengan melalui rakaman video tersebut. Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia terbahagi kepada tiga, iaitu sebelum merdeka, selepas merdeka dan semasa. Sebelum merdeka, pendidikan yang tidak menekankan soal formal. Penekanan hanyalah kepada pengajaran kitab suci Al-Quran, tingkah laku dan akhlak yang baik, pengetahuan dan juga sifat kerohanian. 5 jenis persekolahan iaitu Sekolah Vernacular Melayu, Sekolah Vernacular Cina, Sekolah Vernacular India, Sekolah Vernacular Inggeris dan Sekolah Agama semasa penjajahan British. Sekolah Vernacular. Sekolah Vernacular merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan di sekolah. Terdapat 3 jenis sekolah vernacular iaitu Sekolah Melayu, Sekolah Cina dan Sekolah Tamil. Sekolah Vernacular Melayu. Sekolah Melayu Gelugur di Pulau Pinang merupakan sekolah Melayu pertama ditubuhkan. Ia ditubuhkan pada tahun 1826 dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah Vernacular Cina. Sekolah ini menggunakan bahasa Cina ataupun Mandarin sebagai bahasa pengantar. Guru-guru dan buku teks diimport dari Cina. Contoh sekolah vernacular Cina ialah SJKC Hualien di Tanjung Perak dan SJKC Chung Hua di Kota Baru, Kelantan. Sekolah Vernacular Tamil. Sekolah ini menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Guru, co-curriculum, buku teks diimport dari India. Antara contoh sekolah Tamil ialah SJKT Manika Vazagam di Tanjung Malim, Perak. Sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris ditubuhkan di kawasan bandar. Ia menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Mula diperkenalkan di kalangan anak bangsawan Melayu pada tahun 1905. Penang Free School merupakan sekolah Inggeris yang pertama ditubuhkan pada tahun 1816. Guru-guru yang mengajar merupakan padri yang mendapat pendidikan di Eropah. Lepas merdeka, dasar pendidikan negara digubal pada peringkat pusat oleh Kabinet, Kerajaan dan Kementerian Pendidikan melalui sistem jawatan kuasa. Perkembangan potensi pelajar secara menyeluruh meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan seimbang, harmonis dan berakhlak. Terdapat 3 laporan pendidikan selepas kemerdekaan iaitu Laporan Razak, Penyata Rahman Talib dan Akta Pelajaran. Laporan Razak. Pengerusinya ialah Datuk Abdul Razak Hussein yang merupakan Menteri Pendidikan pada ketika itu. Tujuannya adalah untuk menyemak dasar pendidikan persekutuan tanah Melayu dan membina satu sistem pendidikan kebangsaan serta mengkaji semula struktur pendidikan negara. Antara cadangan Laporan Razak yang pertama, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar bagi semua peringkat persekolahan, dan yang kedua, satu jenis co-curriculum dan peperiksaan sekolah yang sama berpusat dan bercorak kebangsaan. Seterusnya, Penyata Rahman Talib. Ianya mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan pada Februari 1960. Pengerusinya ialah Encik Abdul Rahman Talib yang merupakan Menteri Pendidikan pada ketika itu. Tujuan Penyata Rahman Talib yang pertama, menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan, dan yang kedua, membaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Antara cadangan Penyata Rahman Talib ialah
pendidikan secara percuma di sekolah rendah, kenaikan darjah secara automatik hingga tingkatan 3, peperiksaan penilaian darjah 5 diwujudkan dan akhir sekali memajukan pendidikan teknik dan vokasional. Akhir sekali, Akta Pelajaran. Tujuannya adalah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi dan politik. Ianya dilaksanakan pada tahun 1961. Terdapat 4 institusi pendidikan semasa iaitu prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan IPTA serta IPTS. Prasekolah. Prasekolah merupakan satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa 1 tahun atau lebih sebelum memasuki ke tahun 1. Seterusnya, sekolah rendah. Pendidikan sekolah rendah mengambil masa 6 tahun. Kanak-kanak selalunya memulakan pendidikan sekolah rendah ketika berumur 7 tahun. Seterusnya, sekolah menengah. Pendidikan menengah terbahagi kepada 2 peringkat iaitu yang pertama, pendidikan menengah rendah tingkatan 1 hingga tingkatan 3 dan yang kedua, pendidikan menengah atas tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Akhir sekali, IPTA dan IPTS. Terdapat 20 buah IPTA di Malaysia serta 477 buah IPTS yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia sehingga tahun 2018. Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan merupakan mata pelajaran yang menekankan kepada pembelajaran berdasarkan kemahiran asas pergerakan, amalan gaya hidup sihat melalui psikomotor, kognitif dan efektif. Psikomotor merupakan kemahiran atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Kognitif merujuk kepada aktiviti mental seperti berfikir, menakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi dan nilai. Matlamat pendidikan jasmani dan kesihatan agar dapat menghasilkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai nilai positif serta mengekalkan kecergasan fizikal dan kesihatan. Terdapat beberapa objektif pelaksanaan pendidikan jasmani dan kesihatan. Yang pertama adalah menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan bagi meningkatkan perkembangan fizikal, kecergasan dan kesihatan diri. Yang kedua, melakukan aktiviti dalam suasana yang menyeronokkan untuk meningkatkan kecergasan dan kesihatan diri. Yang ketiga, menguasai kecekapan pergerakan dalam pergerakan asas permainan, sukan, tarian dan aktiviti fizikal serta mengaplikasikan konsep pergerakan dan strategi semasa melakukan aktiviti bagi mengekalkan kecergasan dan kesihatan diri. Yang keempat, memahami faktor-faktor penyumbang yang mendorong kepada kehidupan aktif dan sihat sepanjang hayat serta meningkatkan kemahiran komunikasi, menjalin hubungan positif dan menggunakan pemikiran kreatif dan kritis menerusi aktiviti fizikal dan kesihatan bagi membentuk jati diri. Itu sedikit sebanyak tentang pengenalan pendidikan jasmani dan kesihatan di negara Malaysia. Terdapat pelbagai kajian yang berkaitan dengan isu-isu yang timbul dalam mata pelajaran PJPK ini sendiri. Menurut Safani dan Hamdan 2005, pendidikan jasmani merupakan satu subjek yang penting dalam kurikulum pendidikan formal dalam sistem pendidikan di Malaysia ini dan diiktiraf sebagai salah satu kegiatan yang paling penting untuk membangunkan sifat ataupun membangunkan keyakinan diri melalui aktiviti fizikal semasa remaja. Pendidikan jasmani juga direka bentuk untuk menyemai keyakinan diri, mematuhi peraturan dan meningkatkan kemahiran dan menanam semangat kerjasama antara pelajar itu sendiri. Okey. Pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran yang bertujuan mendidik pelajar untuk terlibat dalam aktiviti bersukan, berkreasi, bersosial dan menjaga kesihatan.
Selain dari itu, pelajar juga beroleh kemahiran untuk bertindak semasa kecemasan dan boleh mengaplikasikan gaya hidup sihat. Sasaran pendidikan jasmani pula untuk menggalakkan para pelajar mengekalkan gaya hidup sihat dan dengan melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan aktif. Matlamat pelajaran pendidikan jasmani digubat untuk memenuhi kesejahteraan dan produktif. Selain itu, penlibatan para pelajar dalam pembelajaran aktiviti fizikal masih di tahap yang rendah. Kenyataan ini diperkuatkan lagi dengan kajian yang dibuat oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia iaitu IPPBM mendapati belia di negara ini tidak aktif dalam aktiviti yang mana mereka tidak menyertai sebarang kegiatan atau aktiviti berpersatuan ataupun kelab dan kurang bersukan bersenam dan kebanyakannya mereka suka melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral seperti merempit, vandalism dan lepak dan sebagainya. Sebelum kita meneruskan pembincangan kita ini, mari kita melihat rakaman video yang melibatkan pelajar-pelajar yang mempelajari sukan lontar peluru yang melibatkan aktiviti fizikal. Sudah melihat VT yang telah disediakan tadi? Itu adalah rakaman video yang mana pelajar mempelajari teknik dalam sukan lontar peluru. Mereka diberikan satu bola baseball terlebih dahulu bagi memudahkan mereka melakukan perlakuan dan teknik melontar peluru yang betul. Dan selepas itu barulah mereka diberikan peluru yang sebenar. Seperti yang kamu nampak, terdapat beberapa pelajar yang mana sukar melakukan aktiviti praktikal ini walaupun telah diberikan latihan unsur maju asas sukan lontar peluru. Bagaimana ini terjadi? Hal ini terjadi disebabkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, pelibatan para pelajar dalam pembelajaran aktiviti fizikal masih di tahap yang rendah. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan kajian yang dibuat oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia yang mendapati belia di negara ini tidak aktif dalam aktiviti kesenggangan yang mana mereka tidak menyertai sebarang kegiatan atau
aktiviti berpersatuan atau kelab, kurang bersukan dan kurang bersenang, dan banyak melakukan aktiviti lepak. Selain itu, faktor yang mempengaruhi terhadap isu yang mana menganggap bahawa aktiviti praktikal itu sukar adalah masalah yang ditanggung oleh pelajar itu sendiri. Sebagai contoh, pelajar yang mempunyai masalah kesihatan seperti sakit jantung, asma dan lain-lain penyakit yang berbahaya ataupun penyakit yang kronik. Hal ini menyebabkan mereka pelajar itu sendiri tidak dapat menikmati pembelajaran pendidikan jasmani, apatah lagi ketika melakukan aktiviti praktikal. Kita sedia maklum bahawa mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan ini merangkumi aktiviti yang menggunakan fizikal pelajar itu sendiri. Sekiranya pelajar itu mempunyai masalah kesihatan, ini sedikit sebanyak memberikan kesukaran kepada pelajar itu untuk mempelajari aktiviti atau sukan yang diajar dalam mata pelajaran tersebut ataupun mata pelajaran pendidikan jasmani itu. Selain itu, obesiti juga merupakan masalah utama dalam melakukan aktiviti praktikal. Sebagai sedia maklum, kita pelajar yang obesiti ini, mereka tidak dapat melakukan perlakuan itu dengan betul. Jadi kita sebagai guru yang terlibat, yang mengajar pendidikan jasmani, perlu menjadi kreatif ataupun mempunyai satu cara untuk membuatkan mereka ini senang ataupun mudah untuk mempelajari mata pelajaran itu sendiri. Okey, selepas itu faktor yang mempengaruhi kesukaran dalam melakukan aktiviti praktikal dalam mata pelajaran TJPK ini adalah faktor kawasan yang terhad. Kita sedia maklum, kawasan merupakan satu perkara yang penting supaya guru itu sendiri mudah untuk melakukan sebarang aktiviti praktikal. Sebelum kita meneruskan pembincangan ini, mari kita lihat video beberapa guru pendidikan jasmani yang memberi pandangan tentang isu-isu yang timbul dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan ini. Okay, Assalamualaikum Cikgu. Boleh perkenalkan diri dulu tak Cikgu? Waalaikumsalam. Nama saya Cikgu Rita Akhtar binti Ahmad Tirmizi. Okey, untuk soalan pertama, apakah pandangan Cikgu tentang silibus PJPK yang dianggap sukar dan susah kerana adanya aktiviti praktikal? Kalau cerita tentang aktiviti praktikal tu, dia taklah susah. Cuma dia ada beberapa masalah. Antaranya kalau silibus, nak cakap dari segi silibus tu, ini pengalaman saya lah, bukan pengalaman orang lain tau. Saya, jangan bandingkan saya dengan orang lain. Memang agak banyak silibus PJPK pada saya, tajuk dia tu agak banyak. Kadang-kadang saya tak sempat habiskan sebab kadang-kadang kita kena keluar, pergi meeting, ada aktiviti kat sekolah. Kadang-kadang silibus memang banyak. Tapi kalau nak kata susah tu, tak susah. Budak-budak okey, diorang suka bermain. Cuma antara masalah nak laksanakannya tu kawasan yang terhad. Kadang-kadang padang, ada sekolah yang tak sediakan padang. Macam sekolah saya dulu tak ada padang. Kita orang share ramai-ramai dekat gelanggang depan sekolah tu saja. Kemudian kalau macam sekolah yang ni sekarang ni, dia ada padang. Masalah dia, padang dia selalu orang tempah untuk guna macam-macam pertandingan. Itu mengganggu PDPC. Lepas tu antara kemudahan yang tak ada tu yang menyebabkan masalah. Contohnya kita tak ada gelanggang badminton. Kemudian gelanggang bola tampar pun tak ada. Adalah satu, itu pun keadaannya uzur.
Itulah antara kekangan dia. Tapi kalau dari segi susah laksanakan tu, macam mana nak cakap? Macam tu lah. Okey, terima kasih Cikgu Rita. Untuk soalan yang seterusnya, bagaimana cikgu nak menarik minat ataupun kita kata suruh mereka lebih berminat untuk menyertai mata pelajaran ataupun mempelajari mata pelajaran PJPK itu sendiri? Pada pendapat saya, sepatutnya kan subjek PJPK ni dia dilaksanakan dengan betul-betul mengikut format sejak di sekolah rendah. Kalau sekolah rendah, budak-budak di sekolah rendah dah tahu subjek PJPK ni dia ada silibus. Masalah macam kita kat sekolah menengah, bila saya tanya, diorang tak pernah belajar ikut silibus. Diorang akan jawab, kami main suka hati kami lah. Kami main apa yang kami nak main. So bila datang pada kita nak mengajar silibus tu sangat susah. Diorang tak boleh terima. Diorang kata PJ main. Okey, itu masalahnya. Satu, pada saya macam itulah. Patutnya mula daripada sekolah rendah. And then yang kedua, pada pendapat saya, kita sendiri pun kena bermain juga dengan diorang. Tak sikit, tak banyak sikit. Baru diorang nampak macam, oh cikgu main, kenapa kita tak main? Kadang-kadang macam masa saya di sekolah lama dulu, diorang agak berani. Diorang macam dia kata, cikgu buatlah. Dia cakap macam tu. So kita kena buat lah. Bila dia nampak kita buat, dia pun wow, cikgu buat. So kita pun nak buat. And then kita kena buat pertandingan. Pelajar-pelajar sangat suka kalau ada pertandingan, konsep pertandingan. Lepas tu kita bagi sedikit macam hadiah ke, walaupun coklat pun diorang suka. Itu pada pendapat saya lah. Okey, untuk soalan yang seterusnya, bagaimana ataupun cadangan cikgu untuk mengatasi isu dalam kesukaran silibus PJPK itu sendiri? Okey, ini pada pendapat saya lah, cadangan saya. Yang pertama, macam saya cakap tadi, silibus PJPK ni dia terlalu banyak. Tajuk dia memang banyak. Tak tahulah, saya rasa banyak. Tapi tak tahulah cikgu lain rasa sedikit ke tak. Tapi saya rasa banyak. Mungkin kita boleh kurangkanlah sedikit tajuk-tajuk dalam subjek PJ tu. Sukan-sukan yang tak tahulah, mungkin orang yang pakar lebih tahu. Tapi pada saya yang melaksanakannya, dia agak susah lah kalau banyak. Saya tak sempat habiskan pun. Saya pakai buat je. Lepas tu yang kedua, kita perlukan sangat peruntukan untuk membina kemudahan-kemudahan, gelanggang, peralatan. Dan yang paling penting, bila dah ada kemudahan tersebut, kita perlukan dana untuk penyelenggaraan. Masalah dia kadang-kadang gelanggang ada. Macam kami ada gelanggang bola tampar walaupun dah usang. Tapi kalau kami ada duit sikit kan, kalau kami baiki, boleh digunakan dengan lebih baik. Itu masalahnya. Kemudian kalau padang kan, kita tengok padang dengan rumput tinggi. Lepas tu, itulah masalah macam tu. And then, apa lagi kita boleh mengatasi kesukaran itu? Kita kena kurangkan, pada saya lah kan, saya akan kurangkan teori pada pelajar. Saya lebih banyak buat aktiviti je. Dalam kelas pun kita buat aktiviti je. Nota tak banyak. Kalau tengok buku nota PJ, PK tak banyak. Kadang tak habis pun satu buku tu. Kita buat latihan, kita buat perbentangan, kita buat soal jawab, macam tu. Itulah. Okey, terima kasih Cikgu Rita atas perkongsian cikgu. Sama. Assalamualaikum. Sebelum kita mengajukan soalan, boleh cikgu perkenalkan diri tak? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Zulkarnain bin Saleh. Di sekolah ni memegang guru akademik biasa dan mengajar subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okey, tanpa menyalahkan masa, kita teruskan kepada soalan pertama. Soalan pertama ialah soalan tentang isu silibus
pendidikan jasmani dan kesihatan yang dianggap sukar ataupun susah kerana adanya aktiviti praktikal ataupun kiranya pengajian praktikal. Okey, tentang soalan pertama ni, dia pendidikan jasmani ni dia tak susah sebenarnya, tapi bila cikgu yang buka option mengajar dia nampak macam susah. Okey, bila kita tengok, bila susahnya, yang pertama kita tengok fizikal ni keadaan padang. Bila tak ada kawasan padang, cikgu tidak boleh membuat aktiviti secara praktikal dengan murid. Yang kedua, kesihatan. Bila murid tu mengalami kesihatan yang contoh tidak sihat ataupun sakit asma ataupun sebagainya, okey, murid tidak dapat melakukan aktiviti. Jadi itu menjadi kekangan kepada murid. Yang ketiga, kemahiran. Okey, bila tiada kemahiran, murid tidak akan melakukan, walaupun kita menyuruh mereka untuk melakukan aktiviti, mereka tidak mahu sebab kemahiran mereka kurang. Jadi yang ada kemahirannya berapa orang saja dalam kelas. Contohnya kalau dia berminat bola sepak, dia akan menunjukkan kemahiran dalam bidang bola sepak saja. Kalau bola jaring, dalam bola jaring sahaja. Dan yang terakhir ialah tentang peralatan. Okey, bila kita nak menyuruh murid untuk melakukan kemahiran ataupun sesuatu kemahiran dalam bidang sukan, peralatan juga membantu murid dalam melakukan kemahiran. Jika tak ada peralatan, contohnya badminton, hoki dan sebagainya. Okey, itu untuk soalan nombor 1 lah bagi pendapat saya. Okey, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Adakah minat terhadap mata pelajaran PJPK itu sendiri dapat menarik minat pelajar mempelajari aktiviti praktikal dalam sesi pembelajaran? Okey, yang sebenarnya murid ni dia berminat dalam subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Tetapi bagi yang mereka dah ada kemahiran, contohnya dalam bidang bola sepak, badminton, bola jaring, bola tampar. Okey, jika kita meminta mereka membuat sesuatu kemahiran, mereka secara automatik akan melakukan sebab mereka dah berminat. Ni yang kalau berlawanan yang tidak berminat ni, mereka tak ada sukan khusus. Mereka lebih menumpukan dalam bidang akademik. Jadi bila kita meminta mereka untuk melakukan sesuatu, mereka akan mengelak. Malah jika ada ujian, contoh kita ambil ujian segak lah. Ujian segak, bila kita nak buat ujian segak, kemungkinan dalam satu kelas tu akan ada 2-3 orang akan tidak hadir untuk mengelakkan melakukan ujian kemahiran ni. Itu bagi ujian segak lah. Apatah lagi kalau kemahiran dalam permainan, sukan dan permainan di sekolah. Okey, terima kasih Cikgu. Soalan yang seterusnya berkaitan dengan apakah cadangan Cikgu untuk menarik minat ataupun untuk mengatasi isu terhadap sukaran mata pelajaran PJPK ini sendiri. Okey. Isu yang keempat, yang seterusnya ni, soalan seterusnya ni sangat menarik. Untuk menarik minat murid dan untuk menarik minat murid dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan ni senang je. Okey, kita selanjutnya cikgu akan bercakap dan memberi nota. Jadi budak akan samakan dengan subjek lain. Subjek lain memang dia akan belajar, bercakap dan bagi nota dan bagi latihan. Jadi subjek pendidikan jasmani ni kita ubah, kita berikan teori sedikit dan memperbanyakkan praktikal. Jadi praktikal ni murid akan gembira sebab akan berada di padang, akan bersama kawan-kawan, kita buat ialah aktiviti berkumpulan. Kita akan membuatkan aktiviti asas untuk menarik minat murid dalam subjek pendidikan jasmani ni. Okey, itulah pendapat saya untuk cadangan ni. Okey, itu adalah pandangan cikgu yang mana pandangan mereka tentang isu pendidikan dalam pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, isu yang saya telah disebutkan sebelum ini juga disokong oleh beberapa kajian yang mana menurut Wan Azlan Wan Ismail 2007 mengatakan bahawa dapatan kajian beliau menunjukkan faktor utama yang menjadi penghalang pelibatan
pelajar sekolah menengah dalam aktiviti pendidikan jasmani di sekolah adalah struktur. Dapatan kajian ini disokong oleh Body 1981 yang menyatakan bahawa faktor-faktor yang menghalang pelibatan individu dalam pendidikan jasmani berkait rapat dengan dua jenis perubahan, iaitu perubahan yang berlaku terhadap kemampuan fizikal dan mental individu itu, dan yang kedua adalah perubahan yang berlaku dalam hubungan individu dengan persekitaran bersukan seperti ciri-ciri aktiviti, rangkaian kemudahan, keadaan sosial dan ekonomi serta gaya hidup seseorang itu. Okey, seterusnya faktor-faktor penghalang kesegaran dalam model Crawford dan Gogbay 1987 adalah asas teori dalam bidang kajian ini menunjukkan proses membuat keputusan individu dalam mengenal pasti faktor-faktor penghalang penlibatan ini. Model ini telah dimajukan dengan mengambil kira juga hierarki proses membuat keputusan individu dari yang paling kuat kepada yang paling lemah dalam mengenal pasti faktor-faktor penghalang penlibatan tersebut. Menurut model ini, faktor penghalang struktur adalah paling tinggi di antara ketiga-tiga kategori, yang mana kategori tersebut adalah faktor intrapersonal, interpersonal dan juga faktor struktur. Selepas itu, faktor penghalang struktur adalah merupakan faktor yang dominan yang menghalang pelibatan responden kajian tersebut. Faktor-faktor tersebut mengganggu kecenderungan dan penglibatan aktiviti individu seperti sumber kewangan, peruntukan, masa dan peluang. Maguire 1984 pernah mengatakan bahawa faktor-faktor penghalang ini sebagai masalah yang menghalang penglibatan di dalam aktiviti bersukan dan juga penggunaan kemudahan aktiviti bersukan oleh individu. Menurutnya, masalah-masalah ini akan membataskan kekerapan penglibatan dan penggunaan kemudahan aktiviti bersukan. Ini termasuklah ciri-ciri kemudahan atau program aktiviti bersukan seperti kesesakan kemudahan dan kedudukan yang tidak strategik yang menyebabkan kemudahan tersebut tidak dapat digunakan dan program tak dapat dijalankan. Okey, berdasarkan dapatan kajian di atas mendapati bahawa terbukti faktor halangan struktur memainkan peranan yang terpenting dan menjadi penyebab penghalang pelibatan para pelajar sekolah menengah di dalam kelas pendidikan jasmani. Perkara ini memang jelas di mana faktor struktur sangat memainkan peranan penting dalam menentukan faktor penghalang penglibatan di dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Faktor ini melibatkan kemudahan sukan dan kesesakan penggunaan alat sukan berkenaan. Sekiranya para pelajar berasa seronok dengan lokasi kemudahan sukan, pergerakan ke tempat bermain yang mudah, alat yang cukup dan maklumat yang lengkap, para pelajar nescaya akan menjadi seronok. Dan ini menggalakkan pelibatan para pelajar di dalam aktiviti kelas pendidikan jasmani meningkat. Ini bersesuaian dengan kenyataan Cox 2002 yang menyatakan motif utama seorang pelajar melibatkan diri dengan aktiviti sukan adalah kerana keseronokan yang dikecapi, dan sekiranya keseronokan itu hilang, maka mereka akan berhenti menyertainya. Ini disokong pula dengan kajian oleh Siti Rozina Sarun 2002 yang mendapati 90% daripada 30 responden menyatakan bahawa
kemudahan asas dan peralatan sukan yang ada di sekolah tidak mencukupi bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Hal ini menyebabkan mereka sukar melakukan aktiviti praktikal dalam sesi pembelajaran tersebut. Selain itu, menurut Wan Azlan Wa Ismail 2007 mengatakan bahawa faktor halangan intrapersonal memainkan peranan kedua terpenting selepas faktor struktur dalam menjadi penghalang penglibatan pelajar sekolah menengah. Faktor intrapersonal berkaitan dengan kestabilan psikologi individu yang boleh mempengaruhi penglibatan seseorang seperti minat, perasaan yang malu, persepsi orang lain terhadap kemahiran diri mereka, nilai yang dipegang, kepercayaan agama dan budaya setempat. Ternyata hasil kajian ini memberi faktor intrapersonal mempengaruhi penglibatan para pelajar. Menurut Abdul Malik 2001 mendapati bahawa faktor usia, agama dan kekuatan semasa menjalankan aktiviti adalah merupakan faktor yang tidak dapat menarik minat pelajar perempuan terhadap mata pelajaran pendidikan jasmani. Sebaliknya, faktor lain seperti faktor penampilan dan aktiviti guru semasa pengajaran, pandangan masyarakat, budaya, sifat aktiviti yang maskulin dan bentuk fizikal pelajar perempuan itu sendiri merupakan faktor yang boleh menarik minat terhadap mata pelajaran pendidikan jasmani. Manakala faktor interpersonal berkaitan faktor-faktor luaran yang melibatkan interaksi atau penghubungan antara individu yang telah mempengaruhi pelibatan seseorang di dalam aktiviti pendidikan jasmani seperti rakan sekelas, galakan daripada rakan, sokongan keluarga dan pengaruh rakan sebaya. Kajian yang dibuat oleh Pritchard 1988 menunjukkan sampel yang dikaji menunjukkan bahawa sikap ibu bapa, guru dan pelajar sekolah menengah prihatin terhadap mata pelajaran pendidikan jasmani kerana sumbangannya terhadap kesihatan dan kecergasan individu. Selain itu, pengkaji juga dapat menunjukkan bahawa pelajar kurang berminat untuk melibatkan diri dalam pendidikan jasmani kerana faktor struktur seperti tekanan, masa, kebimbangan, kewangan, peralatan dan kekangan kemudahan sukan. Berdasarkan pengamatan penyelidikan kebanyakan sekolah khususnya di Kuala Terengganu, masih kekurangan kemudahan sukan seperti gelanggang seberguna, kemudahan bilik sukan yang tidak sempurna, dewan tertutup dan peralatan sukan yang terhad serta lama. Kesimpulannya, penyelidik mendapati bahawa wujud hubungan yang signifikan di antara faktor struktur dengan pelibatan pelajar sekolah menengah dalam pendidikan jasmani. Namun bentuk dan kekuatan yang wujud berdasarkan dapatan kajian adalah positif. Ini membuktikan bahawa faktor struktur yang paling dominan jika dibandingkan dengan faktor interpersonal dan intrapersonal. Secara keseluruhannya, kajian ini merumuskan bahawa ketiga-tiga faktor sama ada faktor struktur, faktor interpersonal dan faktor intrapersonal sebenarnya berperanan menjadi faktor penghalang dalam penglibatan pelajar sekolah menengah di dalam aktiviti pendidikan jasmani, khususnya dalam aktiviti praktikal. Dapatan kajian ini mengesahkan kepada kita bahawa faktor struktur yang paling besar pengaruhnya di antara ketiga-tiga faktor ini. Ini tidak bermakna faktor lain tidak mempengaruhi langsung. Jadi hasil kajian ini memberi gambaran kepada penyelidik
penyelidik bagaimana pelajar sekolah menengah yang dikaji ini sangat mementingkan kemudahan sukan yang lengkap, persekitaran yang sesuai, lokasi kemudahan, maklumat kemudahan dan kesesakan kemudahan bagi mendorong menjadi penghalang mereka terlibat dengan aktiviti praktikal di dalam mata pelajaran pendidikan jasmani itu sendiri. Okey, bagi mengatasi isu-isu ini, guru pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan perlulah menjadi seorang role model yang terbaik. Sebagai pendidik, kita tidak akan terlepas dari pandangan masyarakat sekeliling. Guru dianggap sebagai contoh terbaik kepada murid-muridnya. Semua aspek perlu diambil kira, sama ada dari aspek peribadi guru itu sendiri, sikap, cara pemakaian dan sebagainya. Begitu juga dengan guru pendidikan jasmani dan kesihatan perlu menunjukkan penampilan terbaik dan setanding atau lebih hebat berbanding dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Selain itu, mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan ni perlu diajar oleh guru option. Untuk memartabatkan mata pelajaran pendidikan jasmani ini, langkah yang perlu diambil adalah dengan cara hendaklah cikgu option yang mengajar mata pelajaran tersebut. Ini bertujuan untuk memastikan murid mendapat ilmu yang diajar oleh guru option. Ini bertujuan untuk memastikan murid mendapat ilmu yang sepatutnya dan bukannya berlari 3 pusingan dan bermain bola setiap hari. Selain itu, aspek asas pergerakan iaitu berlari, melompat, melontar harus diterapkan di dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru pendidikan jasmani dan kesihatan yang terlatih dan mendapat kursus mengetahui dengan lebih mendalam tentang perkara ini. Seterusnya, pengajaran berbentuk pergerakan kreatif dan dinamik akan membawa kepada rasa seronok murid ketika melakukan aktiviti. Maka adalah wajar mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan diajar oleh guru option. Sejajar dengan matlamat KSSM itu, ia mempertingkatkan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan diri, keluarga, masyarakat serta persekitaran. Pengetahuan ini telah ada di dalam guru option yang bakal menghadiri kursus itu. Okey, selain itu, cadangan penambahbaikan yang boleh mengatasi isu ni adalah mengesyorkan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan ini sebagai subjek teras dan dimasukkan dalam peperiksaan seperti mata pelajaran teras yang lain, iaitu seperti bahasa Melayu, matematik, bahasa Inggeris dan sains. Mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan boleh dijadikan satu mata pelajaran teras dan dimasukkan dalam peperiksaan. Peranan kokurikulum dalam pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi murid-murid dari segi intelek, jasmani, rohani dan sosial secara seimbang dan menyeluruh. Membina sifat-sifat yang boleh membawa ke arah perpaduan negara serta menghasilkan tenaga rakyat yang mahir dan terlatih untuk keperluan negara. Di sini jelas hasrat pendidikan di Malaysia ialah ingin melahirkan individu yang seimbang dari jasmani. Justru itu, mata pelajaran ini sebenarnya akan melahirkan murid yang cergas dan berdisiplin ketika pengajaran dan pembelajaran berjalan. Oleh itu, secara tidak langsung, murid akan menjadi cerdas dan mudah mematuhi arahan walaupun ketika mata pelajaran lain yang diajar.
Di negara barat misalnya, subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan merupakan subjek teras dan menjadi keutamaan berbanding subjek-subjek yang lain. Tetapi berbeza apa yang berlaku di negara Malaysia. Subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tidak diutamakan. Malahan bukan sahaja golongan ibu bapa menganggap mata pelajaran ini kurang penting, tetapi ada juga golongan berpendidikan yang menganggap ia tidak memberikan faedah kepada murid-murid. Okey, seterusnya kerap menganjurkan kursus-kursus khas untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan merupakan salah satu cadangan ataupun langkah untuk mengatasi isu-isu pendidikan jasmani. Tujuan utama kursus ini dibuat adalah bagi memberi input-input baharu dan melatih guru-guru untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari melalui pengajaran mikro. Kursus-kursus ini hendaklah dihadiri oleh guru-guru pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dan bukannya guru mata pelajaran lain seperti mata pelajaran matematik, sains, bahasa Melayu dan lain-lain. Ini bagi mengelakkan berlakunya kekeliruan guru tentang ilmu yang akan disampaikan semasa kursus itu nanti. Sehubungan itu, jurulatih yang menyampaikan ilmu di dalam kursus itu nanti hendaklah jurulatih yang bertauliah. Langkah-langkah ini perlu dititik beratkan dan ianya sesuai dengan hasrat memartabatkan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan di mata masyarakat di negara Malaysia khususnya. Secara keseluruhannya, semua pihak perlu berganding bahu untuk mengatasi isu-isu ini. Selain itu, faktor interpersonal, infrastruktur dan interpersonal mempengaruhi penglibatan seseorang di dalam aktiviti pendidikan jasmani dalam sesi pembelajaran. Selepas itu, dengan memperbaharui dan melakukan pelbagai cadangan untuk mengatasi isu ini, saya berharap dengan melalui pendidikan jasmani, para pelajar dapat berpeluang menikmati keseronokan semasa menjalankan aktiviti fizikal bagi meningkatkan dan mengekalkan kecergasan sekaligus mengurangkan tekanan di tempat sekolah. Di samping itu, guru-guru pendidikan jasmani, pentadbir sekolah dan ibu bapa perlu memahami mekanisme faktor penghalang ini supaya dapat menarik minat para pelajar untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti pendidikan jasmani dan memastikan gaya hidup yang aktif sepanjang hayat.